Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke SRTV. So, habis sudah perlawanan di antara Sabah menentang Kedah pada hari itu dengan keputusan berakhir dengan 1-1 untuk perlawanan itu dan beberapa hari telah berlalu lah. So, seperti mana yang kamu tahu ada isu yang ditimbulkan untuk pembina-pembina pasukan Sabah pada perlawanan tersebut tentang mengatakan kita spesifik untuk satu person lah yang memang dikaitkan balik-balik nama beliau adalah Badrul Bakhtiar beraksi dengan begitu tidak cemerlang pada perlawanan tersebut dan telah menimbulkan banyak kecaman dan juga tuduhan daripada peminat-peminat pasukan bola sepak Sabah dan juga peminat pasukan bola sepak lain. Dan to be said lah, aku tak pasti sama ada orang yang memberi komen tu legit ataupun tidak. Ada kemungkinan juga ini adalah tujuan daripada beberapa pihak yang ingin memecah belahkan keharmonian penyokong pasukan bola sepak Sabah dan juga ingin menjatuhkan moral pemain-pemain pasukan bola sepak Sabah dan juga OKS sendiri. Mungkin aku nak pasti, tapi kita tidak boleh mengenepikan perbuatan-perbuatan sedemikian. Dan aku agak terkejut lah kerana sewaktu video ni dirakamkan aku tidak ni berniat sebenarnya untuk membuat video ni, tapi sewaktu aku yalah ada banyak masa, so aku google lah apa semua, cek perkembangan terkini, masih lagi wujud tomahan-tomahan ataupun ketidakpuashatian penyokong pasukan bola sepak Malaysia, Sabah, luar Sabah ataupun again orang-orang yang sengaja membuat fake account untuk mengganggu gugat kita punya prestasi pasukan masih lagi berterusan dan aku sebenarnya agak kecewa lah. Dan even OKS sendiri pun ada mengeluarkan beberapa statement mengenai prestasi ataupun apa yang telah ditampilkan oleh Badrul Bakhtiar. Kita tengok di sini kalau kamu ada follow temu bual tersebut, dia memang menyatakan dan juga backup untuk setiap pemain pasukan Sabah dan Badrul Bakhtiar lah especially. So ini kamu boleh cek di Tora Bola. Okay, idol kamu, idol aku juga tuh. Tora Bola punya YouTube account di mana waktu tu Tora Bola ada membuat temu bual bersama OKS. Untuk pengetahuan kamu, Tora Bola sekarang telah macam mana mau cakap berkolaborasi dengan KK12FM, di mana pada setiap Jumaat jam 4 sampai jam 6 Tora Bola akan ke udara bersama Mawi, bukan Mawi AF tapi Mawi dari Sabah Ultras, untuk membincangkan perkembangan terkini Persatuan Bola Sepak Sabah, perkembangan pasukan kita di Liga Super lah. So itu kamu boleh follow. Aku memang antara orang yang follow juga dia punya temu bual tu. Sometimes aku ada miss jugalah. So tujuan video ni, okay, satu adalah menceritakan mengenai temu bual yang telah dilakukan oleh KS, di mana Tora Bola telah dikecam hasil daripada temu bual tersebut. OKS pun sendiri telah dikecam dan ada statement di Sabah fan page supporters mengatakan mereka ingin OKS memohon maaf kerana memanggil mereka lalang. Wah, itu guys so memang hebat lah apa yang permintaan yang dilakukan oleh individu tersebut. Again, aku tak tahu sama ada orang tu betul ataupun tidak, fake account ataupun tidak, tapi aku dah check. Aku nak akan bagi link apa semua, kamu carilah sendiri. Aku dah check individu tersebut. Bagi aku itu orang macam fake account lah. Pasal bila aku cek dia punya Facebook profile, memang itu satu saja post yang dia keluarkan. Kalau dia betul-betul orang yang wujud, mesti sudah banyak dia punya history post-post sebelum ni. Dan of course kecaman yang dibagikan oleh peminat-peminat pasukan bola sepak terhadap Badrul Bakhtiar aksi waktu menentang Kedah. So itu adalah 3 topik yang akan aku sentuhkan di dalam video ni. Tapi sebelum tu guys, sebelum kita pergi jauh, hasil daripada kecaman apa semua tu aku melihat sendiri, aku nampak di sini yang macam seolah-olah peminat-peminat pasukan bola sepak Sabah, again aku cakap peminat-peminat pasukan bola sepak Sabah, aku tak tahu siapa-siapa yang telah memberi komen tersebut adalah memang account yang betul ataupun fake account, aku tak tahu, tapi komen telah diletakkan di situ yang mengkritik, mengecam dan juga membuat tuduhan terhadap pemain-pemain, especially Badrul Bakhtiar again, dan juga kecaman terhadap OKS. Itu yang aku heran aku kenapa jadi macam ni. So aku mau bawa kamu imbau kembali, lihat kembali bukti-bukti apa OKS dan juga play-play yang telah OKS bawa masukan buat untuk Sabah FC. Di mana kita sekarang, di mana kita dulu. Supaya mungkin anda semua terlupa, mungkinlah. So tak salah aku buat video ni untuk kita mengimbau kembali again di mana kita dulu dan di mana kita sekarang. Selepas itu aku akan bercerita kembali mengenai 3 tajuk ataupun 3 isu yang ingin aku kongsikan bersama kamu lah. So, okay, jom kita tengok. So, ini dia guys. Aku ingin membawa kamu melihat perbezaan prestasi pasukan Sabah, di mana kedudukan kita
pada musim ini, tahun 2022 ini, selepas 16 perlawanan, kita bandingkan dengan musim 2021 setelah habis perlawanan Liga Super itu sebanyak 22 perlawanan. Okey. Kalau kamu tengok situ, perbezaannya baru 16 perlawanan guys, kita sudah berada di tangga kedua sekarang. Okey, dibandingkan dengan penghujung musim 2021, kita berada di tangga ke-9. Dan walaupun kita baru melalui 16 perlawanan, kamu tengok di situ perbezaan mata yang telah berjaya kita kutip. 35 mata berbanding 19 mata di penghujung musim 2021. Kamu tengok guys, even though, walaupun ini adalah contoh, walaupun itu adalah keputusan terbaik Sabah sewaktu menentang Kedah, keputusan terakhir yang kita mendapat seri, dan sekiranya lah perlawanan selepas ni semua kalah, contohlah semua perlawanan Sabah FC kalah, apa yang kita dapat sekarang ni dengan kutipan mata sebanyak 35 adalah pencapaian mata yang cukup bagus, cukup jauh berbeza berbanding apa yang kita kutip bagi tahun 2021. Kita teruskan lagi dengan kemenangan yang kita dapat. Okey, dengan hanya 16 perlawanan yang baru kita lalui, kita telah berjaya mengutip sebanyak 11 kemenangan daripada 16 perlawanan. Berbanding musim 2021, habis Liga, 22 perlawanan telah dilalui, kita berjaya 4 kemenangan saja guys. Kita pergi lagi dengan jumlah kekalahan. Setakat ni kita baru mengutip 3 kekalahan berbanding perlawanan lepas sebanyak 11 kekalahan. Okey, kita push lagi guys. Jumlah gol dan jumlah bolos yang telah Sabah FC lakukan. Kamu tengok di situ, sekarang 16 perlawanan kita telah berjaya mencatat 26 gol dan 14 bolos. 16 perlawanan sahaja. Dan musim 2021, 22 perlawanan telah habis kita lalui, kita hanya berjaya menjaringkan 21 gol. Dan bolos guys, kamu tengok bolos tu 38. Apa lagi? Apa lagi yang tak cukup sebenarnya di sini? Kedua-dua bolos dan juga gol yang Sabah lalui setakat 16 perlawanan ni cukup bagus, cukup ketara, cukup menunjukkan di mana level kita pada tahun 2022 sekarang ni. Dan kalau kita tengok player yang telah membuat jaringan di tahun 2022 ni, yang tertinggi sekarang ni adalah 6 gol dilakukan oleh Pak Tesu sendiri, di mana pada musim lepas pemain yang telah menjaringkan gol tertinggi untuk pasukan Sabah adalah 2 player saja, itu pun hanya sebanyak 4 gol, iaitu Madinda dan again of course Amri Yahya. Dan kamu tengok di mana Amri Yahya sekarang ni. Dengan hanya 16 perlawanan, Amri Yahya telah menjaringkan 5 gol. Dan diikuti lagi lah oleh beberapa player kita yang telah berjaya menjaringkan gol pada perlawanan tersebut. Ini pun telah membuktikan satu, walaupun serangan kita tidak cukup bagus, tapi kemampuan kita untuk menjaringkan gol cukup bagus daripada musim yang sebelumnya. Jadi guys, sekarang kita beralih pula ke 3 topik yang ingin aku share dengan kamu. So, of course, satu adalah pasal Tora Bola dikecam. Bukan semua orang kecam lah. Bila aku tengok komen-komen di bawah, ada satu individu yang mengecam Tora Bola dengan, bagi aku, menggunakan kata-kata yang tidak cukup bagus lah. Tidak beretika. Itu aku boleh cakap untuk apa yang telah dikomen oleh Tora Bola pada YouTube channel beliau. Dan aku ingin berkongsi dengan kamu salah satu statement yang telah dikeluarkan oleh OKS sewaktu temu bual tersebut, di mana OKS menyatakan kalau penyokong setia yang mungkin mengikuti Sabah FC, mereka tidak akan mengkritik atau melemparkan tuduhan ataupun kata-kata yang tidak bagus. Apa yang aku faham di sini ialah, apa yang cuba disampaikan oleh OKS di sini ialah, tidak salah untuk kita mengkritik atau memberi pendapat anda tentang apa yang berlaku pada perlawanan tersebut. To be spesifik, untuk perlawanan Kedah dan Sabah ni saja, sebelum ni tidak ada sebarang kritikan ataupun kecaman-kecaman yang macam ni. So aku heran kenapa. Bagi OKS, anda boleh memberi pandangan anda, kritikan anda tentang apa yang berlaku untuk pasukan bola sepak Sabah sekarang. Tapi bila sudah melibatkan tuduhan dan juga kata-kata yang tidak bagus, itu adalah satu benda yang tidak sepatutnya berlaku. Dan untuk sesiapa yang telah memberi komen tersebut, again aku cakap sama ada antara komen-komen tersebut datang dari akaun yang betul ataupun fake account, anda perlu berfikir kembalilah. Okey, fikir sebaik-baiknya tentang apa yang telah berlaku untuk pasukan Sabah FC sekarang ni. Data-data yang telah aku berikan di awal video tadi ni, kamu tengoklah balik, kamu imbaulah kembali mengenai perbezaan prestasi pasukan kita sekarang. So again, tuduhan, kata-kata yang tidak bagus, kata-kata kecaman, sehingga ada individu yang mengatakan macam rasuah, melibatkan rasuah. Itu
minta maaf kalau aku cakap macam ni, aku tidak niat untuk merendahkan atau cakap anda ni tidak bagus, tapi itu satu tuduhan yang cukup tidak relevan. Itu boleh aku cakap. So aku agak kecewa lah dengan apa yang telah diberikan oleh individu tersebut. Dan kalau kita cakap pun Badur Bakhtiar sahaja, okey, seolah-olah macam tidak mau memberi kemenangan pada pasukan Sabah. Kalau kita tengok pemain-pemain yang beraksi untuk perlawanan tersebut, lebih kurang ada 4 pemain Kedah sebenarnya. Kalau kamu tengok sini, Gary Steven Robert, of course sendiri Farhan, Badur Bakhtiar, dan juga Riza Ghazali. So sekiranya betul lah, okey, player-player yang kita cakap masih menyayangi Kedah ni, kita ada 4 player tersebut di padang. Of course ada pertukaran dilakukan jugalah. Okey, sekiranya 4-4 ni masih menyayangi pasukan Kedah, aku rasa kita tidak akan mendapat keputusan seri pada perlawanan tersebut. Aku rasa kita tidak akan dapat mempamerkan kesembahan yang cukup baik pada perlawanan tersebut. Dan kemungkinan besar Kedah akan menjadikan lebih banyak gol. Kira macam tiada mainan lah kita pada perlawanan tersebut. Tapi again, aku siap sama kamu, sebelum aku buat video ni sudah termasuk 3 kali aku tengok full time perlawanan tersebut. Memang ada yang tidak sepatutnya berlaku. Okey, memang aku macam kecewa dengan apa yang berlaku, tapi fikiran aku tidak sampai menuju ataupun mengatakan pemain-pemain 4 pemain anak jati Kedah ni, especially Badur Bakhtiar, seolah-olah macam tidak profesional. Itu memang aku tidak setuju. Minta maaf kalau macam apa aku cakap ni tersinggung, kamu rasa tersinggung. Tapi betul-betul aku tidak setuju dengan apa yang anda katakan. Bagi aku mereka telah memberi 100% yang sepatutnya kita dapat pada perlawanan tersebut, walaupun bukan di tahap yang kita inginkan. Again, aku setuju juga dengan beberapa komen yang telah diberikan oleh supporters yang lain di ruang komen tersebut, di ruang komen Sabah FC, peminat pasukan Sabah FC tersebut, yang menyatakan bukan mudah untuk bermain dengan pasukan yang pernah anda wakili, terutamanya Badur Bakhtiar 16 tahun bersama pasukan Kedah. Okey, tidak pernah keluar daripada pasukan Kedah. Ini adalah musim pertama Badur Bakhtiar keluar daripada Kedah. Kalau anda berada di kasut beliau, bagaimana perasaan anda? Aku tidak boleh cakap. Kalau kamu tanya aku tidak boleh cakap. Tapi kalau daripada apa yang aku nampak, bagi aku memang akan wujud sentimen tu sebenarnya. Sayang tu memang akan wujud. Tapi again, bagi aku Badur Bakhtiar adalah profesional. Dia telah buat apa yang sepatutnya dia buat pada perlawanan tersebut. Itu bagi akulah pendapat aku. So okay guys, itu adalah perkongsian ringkas pendapat aku secara ringkas mengenai isu yang berlaku sekarang ni. Diharap perkongsian aku untuk yang aku berikan pada kamu melihatkan di mana prestasi pasukan Sabah tahun 2021 dan tahun 2022 berjaya membuka, kalau tidak membuka mata anda sepenuhnya pun dapatlah at least sedikit lah. Kita tengok di mana kita sekarang hasil daripada sumbangan individu yang ada ni. Okey, individu seperti OKS sendiri, Badur Bakhtiar sendiri. Aku kaitkan lagi satu yang aku ingin janjikan pada kamu, ya, OKS diminta memohon maaf kerana memanggil pasukan Sabah lalang. Peminat pasukan Sabah lalang, sorry. So again, aku ada cek individu yang membuat post tersebut yang meminta OKS membuat minta maaf secara terbuka kerana memanggil fan supporter Sabah adalah lalang. Aku cek dia punya profile, itu bagi aku adalah fake account lah. Orang tu tidak wujud. Dia saja buat account tu, masuk ke dalam Sabah fan supporters Facebook page, lepas tu menimbulkan kucar kacir, mengganggu hati peminat-peminat pasukan Sabah. So aku harap kamu tidak tertipu dengan benda-benda macam ni. Kalau kamu nampak benda-benda yang negatif ni, tolong selidik dahulu sebelum membuat keputusan. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi OKS tidak perlu meminta maaf kerana OKS telah menyatakan statement yang bagi aku cukup berasas dan cukup betul sebenarnya, mempersoalkan di mana kita sebenarnya, di mana pada video sebelum ni pun waktu JDT mengalahkan Sabah, aku dah keluarkan juga satu video tentang sikap penyokong pasukan Sabah FC ni. Adakah anda glory seeker ataupun memang anda true supporters of Sabah FC? Glory seeker tu yang mau Sabah menang sialah, yang kalau kalah tak boleh terima. Itu. So okay, sampai di sini saja ulasan aku. So aku tahu memang akan timbul nanti orang akan mengutuk kembali apa yang aku cakap di ruang komen di bawah ni. Aku nak kisah semua tu pasal ruang ni memang aku sediakan untuk kita semua, terbuka untuk semua orang untuk berdiskusi. Anda boleh letak apa-apa saja komen di bawah. Jangan malu, jangan segan lah. Apapun aku hormati pandangan anda kerana pandangan kita
berbeza. Tapi yang paling penting untuk pasukan Sabah, semoga kita berada di prestasi yang cukup cemerlang dan satu kedudukan yang boleh dibanggakan. Di manakah kedudukan yang boleh dibanggakan tuh? Again, jangan pergi jauh guys. Jangan pergi jauh. Kita ingat kembali apa target OKS top 5. Itu saja. Jadi, Assalamualaikum.